Rumah sewa berdinding papan ini kepunyaan seorang penggali. Sewanya tidaklah mahal sangat, sesuailah dengan keadaan di kampung. Kebetulan penggali berkenaan membela lembu di situ. Jadi dia mempunyai kawasan tanah yang luas. Dia telah mendirikan rumah sewa di situ sebanyak 4 pintu. Saya menyewa sebelah hujung sekali arah ke kawasan kebun getah tua. Rakan saya, penyewa itu bekerja di pejabat daerah. Saya diperkenalkan oleh Cikgu Suhur kepadanya sewaktu mula-mula saya bertukar ke situ. Cikgu Suhur memang kenal dengan Dahlan kerana mereka sama-sama bergerak cergas dalam persatuan belia. Sebenarnya, Dahlan juga baru berpindah ke situ, tetapi dia seorang keras hati serta berani. Walaupun Cikgu Suhur memberitahu rumah sewa tersebut yang tidak pernah tetap penyewanya disebabkan kononnya berhantu, tetapi Dahlan tidak peduli. Dia mahu melihat sendiri tentang cerita hantu itu. Ustaz, jangan percaya sangatlah cerita hantu ni, tahyul. Jelas Cikgu Suhur semasa mencarikan rumah sewa untuk saya. Hantu pun makhluk Allah juga, kata saya perlahan. Ustaz percaya ke dengan hantu? Cikgu Suhur macam mahu menduga. Hantu pun jenis syaitan dan iblis juga. Saya menerangkan kepadanya pendapat saya. Sama ada cikgu mahu kata tahyul atau tidak, itu soal cikgu. Tapi dalam Al-Quran ada dijelaskan mengenai peranan syaitan dan iblis ini. Saya melanjutkan lagi. Cikgu Zuhur terdiam. Rupanya dia baru menyedari bahawa hantu itu termasuk dalam golongan syaitan dan iblis. Kalau begitulah, Ustaz benarlah. Dia mengalah dengan pendapat saya. Selama seminggu saya tinggal di rumah sewa itu, Dahlan tidak sepatah pun memberitahu saya mengenai rumah berhantu itu. Sementara saya pula tidak mahu menyentuhnya kerana bimbang Dahlan akan terkejut dengan cerita tersebut. Jadi, kami ni sama-samalah mendiamkan diri tentang kisah rumah sewa kami yang berhantu itu. Elok juga saya tidak menerangkan di mana sekolah baru tempat saya mengajar itu. Tetapi sebelum itu saya sudah mengajar di beberapa tempat di Negeri Sembilan, termasuklah di Felda-Felda juga. Hinggalah sebulan kemudiannya, kejadian ini saya alami ketika Dahlan balik ke kampungnya, iaitu di Sabak Bernam. Dahlan balik kebetulan pula pada tahun baru Cina. Saya tidak balik ke kampung kerana jauh. Lagipun orang bujang seperti saya, apalah sangat dihiraukan sangat mahu balik ke kampung. Mula-mula saya mendengar bunyi tapak kaki orang berjalan di dapur rumah. Saya membiarkan sahaja. Ketika ini, saya terjaga tengah malam, kira-kira pukul 1:30 pagi. Di sini dia tulis 1:30 pagi, lepas tu tengah malam. Mana satu nak sebut tu? Jadi saya akan sebut 1:30 pagi lah ya. Entah mengapa malam itu malas sangat saya mahu bangun untuk menunaikan solat tahajud. Sunat tahajud. Bukan saja mata terasa mengantuk, malah badan juga letih-letih tidak bermaya untuk bangun. Tolonglah jangan buat saya. Terdengar rintihan suara perempuan merayu-rayu dalam isak tangisnya. Suara rintihan perempuan itu diselang-seli oleh suara ketawa lelaki yang berdekah-dekah. Tetapi suara berkenaan tidaklah jelas kedengaran. Saya gagahi juga untuk bangun. Mungkin ketika ini saya dalam keadaan yang termangu-mangu. Tetapi setelah saya duduk betul-betul, suara rintihan perempuan itu masih lagi jelas kedengaran walaupun tidak berapa kuat. Tolong, jangan buat saya. Rintihnya mendengus-dengus. Tetapi suaranya hampir tenggelam di tengah gelak ketawa yang berdekah-dekah. Sekali-sekala terdengar bunyi tamparan keras disambut dengan jeritan kecil yang halus. Saya membaca Auzubillah untuk menguatkan semula semangat saya. Asal sahaja saya dapat melawan gangguan mengantuk itu pun sudah memadai. Saya bernekat untuk bangun bagi mengerjakan sunat tahajud. Biasanya seminggu sekali pada malam Jumaat memang saya tidak lepas dari mengerjakan sunat tahajud ini. Amalan mengerjakan sembahyang sunat tahajud ini memang sudah diajarkan oleh arwah aki saya sewaktu hayatnya. Bila mengamat-amati bunyi suara ringakan itu, teringat pula akan cerita guru besar sekolah saya ketika dia tinggal di berek guru zaman sebelum merdeka. Dia mengalami cerita yang dikatakan berek guru itu berhantu dan dia sendiri telah tinggal di berek tersebut. Katanya, ketika itu dia menjadi guru pelatih sahaja.
Dia terdengar suara orang yang berbisik-bisik pada tengah malam. Diselang-seli dengan bunyi tapak kaki orang berjalan. Dia telah memberanikan hati untuk menyiasat apakah sebenarnya yang berlaku, walaupun ramai orang-orang kampung memberitahu rumah berak itu berhantu. Setelah disiasatnya, ternyata yang berbunyi seperti orang berbisik itu ialah kumbang di dalam lubang pada bahagian alang dan kasau rumah. Disebabkan rumah berak sekolah ketika itu atapnya 2 lapis, iaitu pada bahagian bawahnya zinc, manakala di sebelah atasnya pula dipasang atap gembia. Maka terdapatlah sedikit ruang di antara 2 lapis atap tersebut. Dengannya yang demikian, kelawar telah membuat sarang di celah ruang lapisan tersebut. Bunyi tapak kaki orang berjalan itu ialah bunyi kepak kelawar apabila mahu terbang atau masuk ke situ. Bunyi tersebut bertambah lantang apabila suasana sunyi di tengah malam. Boleh jadi cerita guru besar itu ada juga benarnya, tetapi suara rintihan perempuan yang saya dengar itu amat jelas biji butirnya. Walaupun agak tertahan akibat sedu sedannya, namun saya dapat mendengar dengan jelas yang dia merintih-rintih. Begitu juga dengan suara lelaki yang tertawa terbahak-bahak itu amat ketara. Saya tidak boleh buat apa-apa kerana jiran di sebelah juga semuanya balik kampung. Kalau saya memberitahu mereka mengenai kejadian tersebut, tentu mereka tidak mahu percaya. Oleh itu terpaksalah gagahi juga untuk bangun bersolat tahajud. Saya mahu melihat seterusnya apakah kesudahan bunyi yang saya dengar itu. Aku dendam kau. Aku dendam kau. Suara perempuan masih teresak-esak. Kau mahu tunjuk sombong? Jerkah seorang lelaki. Rupanya lelaki itu bukan seorang. Ada 3 suara yang berlainan mencelah di tengah rintihan dan tangisan perempuan berkenaan. Mereka tidak peduli sama ada perempuan itu menangis atau tidak, menjerit ataupun tidak. Ketawa mereka berdekah-dekah bagaikan mengejek. Sombong ya, mahu tunjuk lawa konon. Mereka mengejek-ngejek. Saya terus ke dapur berjalan perlahan-lahan. Bagaimanapun saya tidak terus memasang lampu. Saya mahu memastikan dulu dari mana suara itu berpunca. Kira-kira 10 minit saya berdiri di pintu dapur. Suara berkenaan hilang. Sebelumnya saya dapat dengar dengan jelas datangnya dari arah dapur. Tidak ada apa-apa yang saya lihat. Kerana tidak mahu hiraukan sangat perkara itu, saya pun terus memasang lampu. Keadaan di dapur tetap baik. Tidak ada kesan-kesan ianya dimasuki orang. Pintu dapur juga terkunci kukuh. Pinggan mangkuk di atas meja pun tidak berselerak. Semuanya menandakan tidak ada sesiapa pun yang masuk ke situ. Kemudian, saya pun terus mengambil wuduk. Saya melakukan solat sunat tahajud. Kira-kira 45 minit saya berzikir dan berwirid di tengah malam itu. Selepas itu saya tidur semula. Setelah memikirkan tidak ada apa-apa gangguan. Saya terjaga kira-kira hampir 4 pagi. Apabila terdengar lolongan suara lelaki menjerit meminta tolong. Pada mulanya saya sangkakan diri saya bermimpi. Saya gigit jari telunjuk dan terasa sakit. Terus saya bangun dari katil memasang lampu. Cepat-cepat saya terpa ke arah bunyi suara melolong itu. Bunyi jelas dari arah pintu hadapan. Tidak ada apa-apa pun saya lihat ketika pintu dibuka. Selepas itu saya susah mahu melelapkan mata. Lantas saya duduk membaca buku. Tidak lama kemudian, bunyi jeritan lelaki tadi berulang lagi. Lolongan itu tenggelam timbul di tengah gelak hilai perempuan. Saya mendengarkan dari orang-orang tua. Maaf, saya ulang balik. Saya mendengarkan dari orang tua-tua. Bunyi gelak hilai seperti itu adalah Lang Suya. Bila teringatkan Lang Suya bulu, saya nak sebut Lang Suya. Kalau dalam Kedah kita sebut Lang Siak. Okey. Bila teringatkan Lang Siak, boleh itu. Bulu tengkuk saya mulai meremang. Tetapi saya kuatkan semangat melawan ketakutan yang mengganggu. Hanya mereka yang lemah semangat saja dapat diganggu oleh ketakutan. Aku dendam kau. Aku dendam kau. Suara perempuan itu semakin nyaring. Jeritan lelaki menjadi lemah. Hanya suara perempuan itu saja mengilai di sekeliling bangunan. Hilaian langsing itu boleh didengar dengan jelas walaupun tidaklah berapa kuat sangat. Sebab itu saya rasakan seolah-olah diri saya dalam keadaan mimpi ketika kejadian itu berlaku. Jantan sial kau ni. Kau ni jantan sial tau. Tahu. Kau tahu. Perempuan itu tetap tertawa sekalipun dia memaki-maki tidak menentu.
Saya tidak berani membuka pintu lagi. Bimbang juga kalau perempuan tersebut tiba-tiba muncul di muka pintu. Manalah tahu kalau ada perempuan gila atau tidak siuman yang merayau-rayau di situ. Apabila Dahlan balik dari bercuti, saya menceritakan segala kejadian yang saya alami itu kepadanya. Dahlan tidak menunjukkan rasa terperanjat. Rupanya, segala kejadian yang saya sebutkan itu pernah juga dialaminya. Bagaimanapun, jiran kami yang baru berpindah ke situ tidak pernah lagi mendengar suara perempuan merintih-rintih. Jiran saya yang satu lagi adalah keluarga Melayu bekerja sebagai buruh di Jabatan Tali Air. Dia bersetuju menyewa rumah bersebelahan dengan kami disebabkan sewanya murah iaitu hanya RM35 sahaja sebulan. Rumah itu mempunyai satu bilik, satu dapur, manakala tandas pun menggunakan tandas curah. Okey, baik pada adik-adik yang mana tak tahu tandas curah tu maksudnya tandas tu tak ada tangki maksudnya yang kita boleh pam, tarik apa semua tak ada. Dia curah. Macam mana cara dia mungkin air daripada paip, tadah dan curah. Clear tu. Baiklah kita teruskan ya. Di situ susah juga mencari rumah yang murah sewanya. Ada yang sewanya sampai RM80 sebulan. Sebab itulah jiran itu yang kami panggil sebagai Abang Sahak sahaja menyewa rumah Bengali tersebut kerana keluarganya pun besar. Dia mempunyai 6 orang anak dan 3 darinya sudah pun bersekolah. Kepada Bang Sahak jugalah saya beritahu mengenai pengalaman saya itu. Dia juga tidak terperanjat dengan cerita saya kerana sebelumnya dia memang sudah mendengar mengenai rumah sewa berhantu ini. Malah isterinya Kak Bedah sendiri tidak berapa suka tinggal di situ. Kakak memang tak mahu tinggal dekat sini, tapi abang kau ni degil, kata Kak Bedah mendengar semasa kami berbual di kaki lima. Mungkin suara saya akan tenggelam timbul sekejap. Lori banyak berjalan pada malam ni. Semoga dipermudahkan urusan abang-abang pilot darat kita dan juga yang lain-lain yang memandu. Tak kisah motor ataupun kereta. Yang menenek motor tengah dengar ni jangan menggatal. Balik rumah dulu baru dengar. Ada. Baik kita teruskan. Dia kata sewanya murah. Apalah murahnya? Sebab tak ada orang pun nak sewa. Tu yang murah kan? Katanya mengerling Bang Sahak. Alah, kita dalam rumah apa nak tidak. Ya Allah, dia jadi dah. Baik, saya ulang balik dulu. Kita dalam rumah apa nak takutkan? Sahut Abang Sahak tersengih-sengih. Itulah Abang Sahak. Dahlan menarik nafas. Dengan ustaz pun hantu tak takut. Ujarnya macam mengusik saya. Sebenarnya dia tidaklah bertujuan mahu mengusik saya, tetapi mempunyai maksud kebimbangan tersirat juga di hatinya. Jangan merepeklah. Saya menjuihkan bibir. Ini bukan perkara ustaz ke atau tak ustaz. Kalau syaitan nak ganggu, ulama besar pun dia ganggu. Tapi syaitan ni dia tidak akan dapat mengganggu selagi kita berpegang kuat. Hanya Allah sahaja pelindung kita. Jelas saya perlahan. Dalam mengangguk perlahan, dia juga mengakui pernah mendengar bunyi rintihan perempuan. Tetapi apabila dia membuka pintu dapur di belakang, tidak kelihatan apa-apa. Pernah juga dia dilempar dengan batu-batu kecil hingga terkena dahinya. Tatkala kami berbual di kaki lima, kira-kira jam 10 malam, tiba-tiba Sarah, gadis sunti Bang Sahak memekik di dapur. Tercungap-cungap dia berlari keluar mendapatkan ayahnya. Aduh, kenapa ni? Bang Sahak keheranan. Kami semua juga keheranan melihat keadaan Sarah. Adik-adiknya yang sudah masuk ke bilik tidur juga terpinga-pinga keluar mendengar Sarah terpekik. Kenapa ni Sarah? Saya pun tak sabar-sabar bertanya. Ada orang masuk ke dapur. Jelasnya masih tercungap-cungap. Pencuri ke? Bang Sahak terus menyerbu masuk ke dapur. Entahlah, sahut Sarah lemah. Dia kelihatan pucat akibat terperanjat. Tak ada apa-apa pun. Siapa pun tak ada ni. Laung Bang Sahak dari dapur. Kami juga semuanya ke dapur untuk memastikan apakah yang menyebabkan Sarah terpekik. Menurut kata Sarah, ketika dia ke dapur mahu ke bilik air, tiba-tiba sahaja seorang lelaki meminta air darinya. Lelaki itu kelihatan kotor dengan bajunya penuh berlumpur. Takkanlah berlumpur. Bang Sahak cuba menenangkan anaknya yang baru berumur 12 tahun itu.
Kalau berlumpur, tentu ada kesannya dekat lantai. Lagipun hari tak hujan, macam mana boleh seluarnya habis kena lumpur? Katanya lagi. Tetapi Sarah tetap mengatakan lelaki yang datang meminta air darinya itu dalam keadaan yang basah kuyup. Baju dan seluarnya dipenuhi dengan lumpur. Sama ada ayahnya percaya atau tidak, dia tidak hiraukan sangat. Dia hanya menerangkan apa yang telah dilihatnya. Mujurlah Sarah tidak pingsan apabila terpandang lembaga lelaki yang basah kuyup dengan pakaian yang berlumpur. Dia masih sempat memekik dan lari keluar mendapatkan ayahnya. Dia dapat menceritakan apa yang dilihatnya menyebabkan dia terperanjat. Kalau macam ni, kita kena cari bomoh lah. Dahlan mencadangkan pada Bang Sahak. Buat apa nak cari bomoh? Kak Bek dah membantah. Lebih baik kita ni pindah saja. Memang dah rumah tu berhantu kan? Ujarnya bagaikan menyesal dengan keputusan suaminya yang mahu mencari rumah sewa yang murah. Sebab berhantulah kita cari bomoh. Sahut Dahlan meyakinkan Kak Bedah. Dengan hantu kita tak boleh lari. Kalau kita lari berarti kita percayakan kekuatan dia. Jelasnya dengan harapan Kak Bedah tidak terburu-buru mengambil keputusan mahu berpindah. Kita ajak Sing punya rumah ni jugalah. Ujar Bang Sahak. Esoknya kami mengambil keputusan memberitahu kejadian yang menimpa Sarah kepada penggali tuan rumah sewa kami. Jaswan Singh, iaitu tuan rumah sewa itu juga tidak terperanjat apabila diberitahu mengenai kejadian tersebut. Dia memang sudah mengetahuinya sejak beberapa orang penyewa berpindah. Mereka semua berpindah disebabkan kejadian-kejadian yang serupa. Kadang-kala terdengar bunyi suara orang perempuan yang merintih. Kadang-kala terserempak lembaga lelaki berpakaian basah kuyup dipenuhi lumpur. Kadang-kala berlaku juga saban malam. Tetapi selalunya kejadian-kejadian tersebut berlaku apabila bulan mengambang penuh. Sebenarnya, tapak-tapak rumah itu mengikut cerita Jaswan Singh dia telah dibeli dari seorang Melayu dengan harga yang rendah. Orang Melayu itu menjualkannya kerana tidak tertahan dengan gangguan tersebut. Tidak ada sesiapa yang mahu membelinya walaupun dijual dengan harga yang rendah. Akhirnya, Jaswan Singh sanggup membeli rumah tersebut. Disebabkan dia sudah mendengar cerita dari orang-orang di situ mengenai lembaga yang berlumuran dengan lumpur itu sering menjelma di situ. Maka Jaswan Singh pun mendirikanlah rumah sewa berhampiran dengan rumahnya. Anehnya, rumah Jaswan Singh yang berhampiran di situ tidak pula pernah diganggu. Saya tak tahu bomoh. Kalau Dato' boleh cari bomoh, carilah. Kalau bomoh mau wang, saya boleh kasih sikit. Jaswan Singh memberi jaminan untuk membantu masalah yang dihadapi. Tetapi saya pun tidak sanggup mencari bomoh di situ. Manalah kamu. Dia typo lagi ni. Manalah kami mahu mencari bomoh di kampung orang. Lainlah kalau di kampung sendiri. Kita tahu siapa orangnya yang terkenal menjadi bomoh. Mungkin juga Cikgu Suhor boleh mendapatkan bomoh kerana dia sudah lama mengajar di situ. Tentu dia sudah banyak kenal dengan orang-orang di situ. Jadi Dahlan pun memberitahu pada Cikgu Zuhur mengenai kejadian yang baru berlaku. Dia juga menceritakan tentang pengalamannya ternampak lembaga wanita memakai baju kurung di ruang dapur. Tapi dia hanya nampak dari belakang sahaja. Petang, selepas habis mengajar, Cikgu Zuhur mengajak saya pergi menemui Tok Lagat di sebuah pondok. Tok Lagat tinggal di situ bersama dengan isterinya sahaja kerana anak-anaknya sudah pun berumah tangga. Dahlan tidak ikut sama kerana dia belum balik dari kerja. Dia juga bersetuju supaya saya sahaja yang mengikut Cikgu Zuhur. Rumit sekali, Cikgu. Rumit. Kata Tok Lagat setelah Cikgu Zuhur menerangkan tujuan kedatangan kami. Sebab ini perkara keluarga. Kecualilah kalau keluarganya dapat sama-sama menolong. Dia jelaskan selanjutnya. Macam mana caranya tutup? Tanya Cikgu Zuhur mahu kepastian. Tanah tu dulu dijual tak dengan persetujuan. Sebab satu geran tu ramai nama. Ujar Tok Lagat. Okey, masuk kat sini dia cakap tanah tu dulu dijual tanpa dengan persetujuan. Sebab geran tu banyak nama. Okey. Tapi saya dengar tanah tu dijual kerana gangguan ni lah kan? Cikgu Zuhur masih tidak faham dengan penjelasan Tok Lagat. Alah, betul lah tu. Sahut Tok Lagat mendengus.
Kalau kita mau bersihkan kawasan tu, kena minta lah dengan mereka. Tapi kalau ada di antaranya tidak puas hati, tentulah kita tak dapat kata sepakat. Katanya lagi, menurut cerita Tok Lagat, tanah yang dijual kepada Jaswan Singh ialah tanah dusun kepunyaan Birah. Peristiwa itu berlaku sudah berpuluh-puluh tahun dahulu. Birah dan suaminya, Anggun, mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Aduh, dekat sini saya pun dah confused. Nanti boleh bagi komen Sebab dia kata Birah dan suaminya Anggun. Tak pernah lagi saya dengar si suami yang bernama Anggun. Habis itu takkan bini dia nama Canggih. Okey, baik, tak apa, kita teruskan. Kita ikut je dia punya ayat Di luar pengetahuan Birah. Okey, Birah ni lelaki kalau ikut ni. Saya pun dah pening kita teruskan Di luar pengetahuan Birah, Anggun membuat perhubungan sulit dengan sepupu Birah yang bernama Anim. Okey, mana betul lah nama suami ni memang betul Anggun. Yang pelik-pelik tidak siapa pun mengetahui hubungan tersebut. Dalam pada itu, saudara bau-bau bacang kepada Anim yang bernama Jabon menaruh hati kepadanya. Inilah kisah Tok Wang Nama-nama dia banyak yang unik-unik. Betul-betul lah nampak pada zaman dulu Baik, kita teruskan Akhirnya perhubungan Anim dan Anggun terbongkar juga apabila terserempak dengan Jabon. Perkara itu telah diberitahu oleh Jabon. Perkara itu telah diberitahu oleh Jabon kepada Birah, isteri Anggun. Apalagi terjadilah pergaduhan suami isteri itu. Bagaimanapun, Anggun mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga Birah. Selepas itu, tidak adalah lagi cerita mengenai hubungan antara Anggun dengan Anim. Selang beberapa lama, tiba-tiba Birah jatuh sakit muntah-muntah darah. Dia didapati termakan santau. Siapakah yang memberinya santau tidak pula diketahui. Akhirnya, Birah pun meninggal dunia. Setelah Birah meninggal dunia, Anggun mahu meneruskan semula hubungan dengan Anim. Tetapi Anim tidak mahu menerima Anggun. Anim juga terasa berdosa membuat hubungan dengan Anggun selama ini kerana Birah itu sepupu dekatnya. Emaknya dengan emak Birah adalah adik-beradik seibu sebapa. Sebab itulah Anim mengambil keputusan tidak mahu lagi menerima Anggun. Akhirnya, orang kampung mendapat tahu memang Anggun yang memberi Birah santau dengan harapan agar dapat mengahwini Anim. Selagi Birah masih hidup, tentulah menjadi halangan kepadanya. Tetapi setelah Birah meninggal dunia, Anim tidak mahu pula menerima menyebabkan Anggun berdendam. Apalagi di saat-saat akhir itu, Anim telah ditunangkan dengan Jabon. Bermula dari sinilah Anggun merancang untuk memberi Anim santau pula. Tetapi rancangan itu tidak tercapai bila pada satu malam Birah tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam ketakutan itulah Anggun lari terjun ikut tingkap sambil memekik-mekik minta tolong. Anak-anaknya yang masih kecil kehairanan melihat ayahnya terlolong-lolong di tengah malam. Esoknya, Anggun ditemui mati di dalam kubang kerbau. Itu sajalah kisah mengenai tanah tersebut yang diceritakan oleh Tok Lagat. Tanah kepunyaan Birah itu dipusakai oleh anaknya pula, kemudian turun-temurun kepada anak cucu mereka. Lembaga yang basah kuyup dengan pakaian berlumur lumpur tu mungkinlah jemaah dari Anggun, beritahu Tok Lagat seterusnya. Yang menangis cerai-esak tu jelmaan Birah. Dan kemudian membalas dendam atas perbuatan Anggun memberinya makan santau menyebabkan kematiannya, ujarnya perlahan. Jadi, setelah turun-temurun seperti yang diterangkan oleh Tok Lagat, tanah itu mempunyai nama yang ramai di dalam geran, iaitu dari keturunan Birah. Disebabkan tanah itu tidaklah luas sangat, maka mereka bersetuju menyerahkan sahaja di bawah jagaan Samsiah. Manakala Samsiah ini suaminya pula suka berjudi. Cerita mengenai lembaga lelaki basah kuyup berlumur lumpur dan wanita memakai baju kurung itu memang sudah diketahui sejak tanah itu di bawah jagaan Samsiah. Alasan dari cerita inilah menyebabkan suami Samsiah bercadang mahu menjualkan tanah tersebut. Tindakan suaminya ini tidak direstui oleh sanak saudara yang lain yang mempunyai nama di dalam geran tersebut. Sebab itulah, bila timbul lagi cerita mengenai gangguan hantu di tanah tersebut, mereka tidak ambil peduli sangat. Mereka serahkan saja segalanya kepada suami Samsiah. Sementara itu, suami Samsiah pula setelah tanah itu terjual, tidak lagi mempedulikan sama ada gangguan hantu itu masih berterusan ataupun tidak.
Setelah tanah itu terjual, jelmaan hantu itu semakin kerap pula berlaku sehingga orang-orang yang menyewa rumah Jaswan Singh itu tidak boleh bertahan selama 2 bulan. Mereka pasti akan berpindah dalam masa tidak sampai 2 bulan itu. Begitulah cikgu. Keluh Tok Lagat mengenangkan peristiwa tersebut. Kalau semua cucu cicit birah ni dapat sama-sama mendoakan. Kuatnya punya lori. Kejap ya, kejap. Ada, boleh dengar tadi tu. Yang ni memang padu. Ini memang padu punya exhaust ni. Kejap. Baik, kita sambung balik ya. Kalau semua cucu cicit birah ini dapat sama-sama mendoakan, bolehlah kita halau gangguan tu. Katanya. Sebenarnya lah kan, dia tidak mengganggu. Saya mencelah setelah mendengar keterangan dari Tok Lagat tadi. Roh seseorang insan adalah suci. Apa yang berlaku sekarang adalah rahsia pengetahuan Allah belaka. Kalau saya sambil mengenangkan semula kejadian saya alami beberapa malam sebelum itu. Tok Lagat memang seorang bomoh terkenal di kampung itu. Dia juga memang keturunan dari birah itu juga. Sebab itu setelah berunding dengan Cikgu Suhur, dia pun bersetuju menemui sanak saudara yang terlibat supaya melupakan sahaja perkara tanah yang sudah terjual itu. Perkara yang sudah lepas itu tidak dapat ditarik balik. Yang penting sekarang, mereka mahu menolong orang ramai supaya tidak terperanjat lagi dengan kejadian seperti itu. Kalau benarlah roh birah dan roh anggun yang sering merayau-rayau di situ, maka Tok Lagat sendiri akan memintanya supaya pergi jauh dari situ. Biarlah roh mereka bersemadi di tempat yang suci. Sebenarnya, roh ni bukanlah urusan kita, kata Tok Lagat apabila kami semua berkumpul di rumah sewa Bang Sahak. Nabi Muhammad juga sudah diingatkan oleh Allah, iaitu kalau ditanyakan tentang roh, katakanlah roh itu urusan Allah. Ujarnya berpaling ke arah saya. Macam mana Ustaz? Dia menepuk paha saya sambil tersenyum. Saya mengangguk. Macam mana pun ada lagi di hujung ayat tu, kata saya kemudiannya. Ya. Sahut Tok Lagat tersengih-sengih. Cuma sedikit aku yakinlah Allah beri kepada mereka, iaitu roh tadi. Jelasnya terus angguk-angguk. Tetapi saya tidak mau melanjutkan lagi tentang ayat dari Quran itu. Mungkin pada setengah orang tidak memahaminya akan mudah tergelincir akidah. Sebab itu saya tidak mahu sangat berbual dengan Tok Lagat mengenai tafsir ayat demikian. Apalagi saya bukanlah mendalam sangat berhubung dengan tasawuf. Pengajian di sekolah agama pun tidak mengupas secara mendalam, kecuali yang bersangkutan dengan silibus sekolah sahaja. Oleh itu dalam mengurai satu persatu perkara yang bersangkutan dengan perkara tasawuf, saya ni tak beranilah sangat. Sepanjang malam Tok Lagat di situ tidak berlaku apa-apa pun. Suara isakan perempuan tidak kedengaran. Lembaga lelaki yang berlumuran dengan lumpur juga tidak menjelma. Bagaimanapun Tok Lagat menjampi juga mengikut caranya dengan tujuan mengawasi kawasan rumah tersebut. Kira-kira sebulan selepas itu, tidak ada sebarang kejadian lagi berlaku. Isteri Bang Sahak juga tidak lagi menyebut-nyebut perkara mahu berpindah. Kami rasa semuanya sudah tenteram semula. Dalam masa inilah, Cikgu Suhur memberitahu Tok Lagat meninggal dunia secara mengejut. Kononnya, dia merasa sakit perut selepas makan tengah hari. Langsung mengembuskan nafas yang terakhir. Saya dengan Dahlan ikut sama mengunjungi jenazah Tok Lagat. Isteri Tok Lagat menceritakan arwah itu pernah memberitahu dia tentang mimpinya dimarahi oleh Birah. Kononnya Birah telah datang menemuinya. Fasal cuba menunjuk-nunjukkan pandai. Bagaimanapun saya membisikkan pada Cikgu Suhur. Semua itu kerana ajal sudah ditentukan. Bila tiba waktunya, tidak sesaat pun diundurkan. Dan tak juga didahulukan, kata saya pada Cikgu Suhur. Tidak lama selepas kematian Tok Lagat, sekali lagi Dahlan terserempak dengan lembaga seorang wanita memakai baju kurung dari arah belakang. Bang Sahak juga mendengar bunyi tangisan serta sedu-sedan. Malah Jaswan Singh juga terserempak dengan lembaga lelaki bergeluman dengan lumpur. Kebetulan dalam kehebohan ini, Tok Aki saya datang berkunjung ke situ, dibawa oleh adik saya. Tok Aki saya ini dikenali oleh orang kampung saya dengan panggilan Haji Mat sahaja. Dia imam kampung yang mempunyai madrasah sendiri mengajar agama. Ada juga orang-orang kampung mengatakan dia seorang ulama. Ayah saya menceritakan satu ketika dulu, pernah juga Tok Aki merajuk meninggalkan nenek saya. Ketika ini ayah saya baru berumur 17 tahun. Apabila mendapati Tok Aki saya lari meninggalkan rumah,
Kononnya dihalau oleh nenek saya. Ayah saya telah mengayuh basikal mengejarnya dari belakang. Ketika Tok Aki saya turun dari rumah kira-kira pukul 4 petang, ayah saya menyusul kemudian kira-kira 10 minit selepas itu. Tetapi setelah mengayuh basikal sampai 4 batu, ayah saya tak pun menemui Tok Aki. Setiap kali dia bertemu dengan orang yang lalu di situ, ayah saya bertanya sama ada nampak atau tidak Tok Aki. Setiap orang yang ditanya semua mengatakan baru sebentar dia melihatnya. 2-3 hari kemudian barulah ayah saya menerima surat dari kakaknya di Semenyih mengatakan Tok Aki sudah sampai ke Semenyih kira-kira pukul 4.10 minit hari dia meninggalkan rumah itu. Alangkah peliknya Tok Aki saya yang capek kakinya itu dalam masa 10 minit sudah berada di rumah anaknya di Semenyih. Padahal kampung kami terletak lebih kurang 100 batu dari Semenyih. Kau tak yakin dengan ilmu Allah? Sindir Tok Aki. Sebaik saja saya memberitahu kejadian tersebut. Dahlan dan Bang Sahak juga ada di dalam rumah saya apabila diberitahu kedatangan Tok Aki saya itu. Saya juga heran macam mana Tok Aki saya tergerak saja hatinya mahu datang berkunjung. Sedangkan dia bukanlah orang yang suka berjalan ke mana-mana. Kadang-kala puas diajak ke rumah oleh cucu cicitnya, jarang dia mahu datang. Sekarang tiba-tiba dia mengajak adik saya temankan dia untuk datang menemui saya. Kau banyak mengamalkan tetapi tidak mahu digunakan. Dia mengerling saya. Ilmu Allah boleh menguasai setan dan kita boleh gunakan setan untuk mengalahkan setan. Tapi janganlah kita digunakan oleh setan. Tok Aki mengingatkan saya. Malam itu juga Tok Aki menyuruh saya menggunakan cara ditidurkan untuk menghindarkan gangguan selama ini. Inilah pengalaman pertama saya mengembara melalui tidur dengan panduan dari Tok Aki. Mula-mula saya lihat adalah seperti mana yang diceritakan oleh arwah Tok Lagat mengenai Birah dan Anggun. Kemudian saya melihat Birah membunuh Anggun setelah menjelma semula selepas kematiannya. Birah yang menolak Anggun ke dalam kubang kerbau. Kemudian Birah terus mengganggu kampung itu. Jabon juga menjadi gila hingga membunuh diri dengan menggantung diri ke sepohon pokok. Manakala Anim pula kena busung dan akhirnya membawa maut. Walaupun tidak semua diceritakan oleh Tok Lagat, tetapi saya dapat melihat dengan jelas kejadian-kejadian yang berlaku menyebabkan jelmaan Birah mengganggu. Untuk makluman semua, semasa rekod ni jam menunjukkan 12.37 minit pagi dan bulu roma saya tegak berdiri tak tahu pasal apa. Time keadaan macam ni lah kita minta lori lalu ulik. Taklah terasa sunyi. Lantaklah, baiklah kita teruskan. Memang yang memakai baju kurung berwarna biru yang sering kelihatan itu ialah jelmaan Birah. Akhirnya saya dapat melihat bagaimana Birah mencekik leher Tok Lagat. Kau budak-budak, nak apa? Apabila Birah berhadapan dengan saya, keadaannya tetap muda remaja. Walaupun peristiwa Birah ini sudah berlaku berpuluh tahun dari sudah beberapa keturunan. Nenek Birah, ujar saya perlahan. Tenteramlah nenek di tempat persemadian nenek. Biarkan anak cucu semua hidup dengan aman. Saya bagaikan berkata-kata dengan Birah. Aku tak akan ganggu kalau kamu tidak ganggu tempatku ni. Dia membentak marah. Tempat nenek bukan di sini. Jelas saya memujuknya. Tempat nenek di barzah. Tempatnya sementara. Di sini tempat anak cucu semua. Saya tahu nenek berhati mulia. Tapi nenek telah dianiaya. Allah sajalah yang sebaik-baiknya tempat berlindung nenek. Kata saya seolah-olah bercerita dengan orang yang masih hidup di dunia. Saya melihat dia menangis menitiskan air mata. Ilmu kamu tinggi anak muda. Aku tak berdaya nak menentang mata kamu. Katanya perlahan. Hanya Allah saja yang maha berilmu nenek. Saya masih memujuknya. Saya mengulur tangan kepadanya. Dia menyambut tangan saya. Lalu kami berjalan beriringan sampai ke satu tempat yang luas. Syukurlah. Cucu sudah menunjukkan nenek jalan sebenarnya. Ujarnya sebaik saja sampai ke pintu gerbang. Saya hanya mengangguk. Dia masuk ke pintu gerbang itu lalu lenyap dalam cahaya yang terang benderang. Kemudian saya terdengar suara bisikan Tok Aki menyuruh saya berpatah balik. Malah, memang selama pertemuan saya dengan Birah, saya sentiasa mendengar arahan dari Tok Aki melalui bisikannya. Apabila saya sedar semula, mereka semua mendengar perbualan saya dengan Birah. Cuma suara Birah yang mereka tidak dapat dengar. Setiap
Setiap 5 waktu sehari semalam kau sudah melafazkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Fatihah. Mengapa tak minta pertolongan dan perlindungan dari Allah apabila menghadapi keadaan macam ni? Tok Aki macam memarahi saya. Saya hanya mendiamkan diri. Saya terpegun kerana ayat-ayat yang dibisikkan oleh Tok Aki ke telinga saya semasa berdepan dengan Birah adalah ayat-ayat setiap hari yang digunakan. Subhanallah. Keluh saya perlahan. Esoknya tidak bertangguh lagi. Tok Aki mahu segera balik. Dia tidak mahu madrasahnya terlalu lama ditinggalkan. Rupanya, Tok Aki saya dapat merasakan apakah masalah yang saya hadapi walaupun kami berjauhan. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Minta maaf kalau terdapat terlalu banyak gangguan pada malam ni dan hari ni rekod kita terlalu lewat. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi menunggu untuk episod kali ini. So kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang pada episod 64 yang bertajuk, sekejap saya scroll, Lembu Putih Minta Korban. Baik, terima kasih lagi sekali diucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.